Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita, iaitu berkenaan dengan bahasa Arab. Dan kita macam saya sebutlah, tujuan kita baca kitab ni untuk kita belajar baca kitab Arab, faham kitab Arab. Okey, khair. So, kita banyak kadang-kadang kita buat kelas-kelas pengajian, dan bahkan asatizah kita di sini pun cuba sedaya upaya untuk kadang-kadang baca teks asal Arab tadi kepada siapa yang datang ke daurah sebagainya, cuba. Bukan kerana kita anti kepada terjemahan, tapi kita kesian kadang-kadang bila para pelajar yang datang, terutama di macam dekat Malaysia ni kan, dia datang kelas pakai buku terjemahan dan sampai bila tak upgrade. Kalau di Indonesia kan, saya ingat dulu saya pergi ke sekolah Pondok Al-Islamu yang bawah Ustaz Farid Uqbah hafizahullah. So jadi dia punya driver tu pun cakap Arab. Driver sekolah tu dia bawa kita orang ke Ulu Kili sebagainya kan, dia cakap Arab. Jadi pasal pembiasaan sebenarnya. Kalau bahkan kadang-kadang kita pelik, kadang kata macam kawan-kawan kita yang belajar daripada Indonesia kadang datang daripada pusat-pusat pengajian tertentu, balik Malaysia bercakap Arab sebab dia orang paksa. Kita kadang selesa dengan terjemahan tadi. Kita kata terjemahan tu ada untuk kita rujuk kemudian, tapi pada asalnya yang teks Arab tu yang kita utamakan untuk kita belajar. Masa Nabi ke Jember jadi Imam Syafi'i, kerana dilarang cakap bahasa Indonesia. Dia? Asatizah dia ke siapa ke sesama dia orang, Tak boleh. Dalam sekolah dia tak boleh masuk. Dia tak boleh cakap bahasa luar. Ada hari Inggeris, ada hari Arab. anak dia belajar di sana pun kena cakap dengan bapa dia bahasa Arab. InsyaAllah. Saya dah pergi kan. Macam Abdul Allah sebut lah kan, dekat sana memang strict, dia takkan lepaskan. Jazakallah khairan. Okey, maksud dia kita kena ingat macam tu lah. Jadi macam lepas tu kita sekarang ni belajar ni, ialah nampaklah benda tu akan jadi struggle sikit, kena hafal tasrif lah dan buat latihan lah sebagainya. Tapi macam saya kata lah, benda tu untuk pembiasaan. Sebab balik pada asal, kalau orang tu dengar, dari dulu kita dengar isim, fi'il, huruf, tapi tak pernah kenal mana fi'il. Dan macam mana kita nak buka kamus untuk cek balik kalimah tersebut kalau kita tak ada asas? Basic ni kena ada, dan basic ni yang kita belajar sekarang ni. Yang ni kita kata tujuan belajar kitab Nahu ni, bahasa Arab yang kita belajar ni, untuk buang baris daripada teks Arab yang kita belajar. Tak nak ada baris dah. So tengok kalimah tu kita tahu nak baca apa. Itu sebenarnya datang daripada pengenalan kita berkenaan dengan sorof dan juga Nahu ni. Ni Nahu grammar yang tuan-tuan ambil berkenaan dengan jalasa-jalasu tu, itu tasrif dipanggil. Itu sorof. Ilmu sorof. Ya, ini ilmu Nahu. Baik. Okey, last kali kita bincang itu, kita kata kita sedang menjelaskan berkenaan dengan i'rab. Dan kita kata al-i'rabu, i'rab itu adalah huwa taghyiru awakhiril kalimi, dia adalah perubahan akhir kalimah li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, kerana perbezaan amil-amil yang masuk kepada lafaz tersebut, kalimah berkenaan. Dan perubahan tadi lafzan atau takdiran. Secara lafaz nampak macam Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, atau yadribu, yadriba, yadrib, mati. Okay. Kita nampaklah baris tu nampak. Dan perubahan tu maksudnya bukanlah perubahan huruf, tapi perubahan baris huruf akhir kalimah berkenaan. Sebab tu kadang-kadang macam ada orang dia starting belajar dia tak ni, tapi bila satu kejap muslimun, betul muslimin. Kenapa muslimun betul muslimin? Bila nak guna tu yang kita bincang. Ini kita pakai. Okey, baik. So hari itu alhamdulillah kita dah masuk pada penjelasan kepada takdiri, yakni perubahan akhir lafaz yang tak boleh kita ubah akhirnya, tapi kita tahu dia hukum apa.
Kita tahu dia rafa' ke, nasab ke, atau jar. Dan kita tahu sama ada dia rafa' ke, nasab atau sukun ataupun jazam. Sama ada fi'il atau isim lah. Kita tahu dia punya baris tu sebenarnya dah bertukar. Cuma masalahnya ada kalimah-kalimah bahasa Arab ni tak boleh dizahirkan perubahannya. Sebab tu perubahan tu takdiri, tersembunyi. Dia bagi contoh dia tu. Punca tak boleh sebut sebab ta'adzur, ketidakbolehan, istithqal berat. Bismillah. Berat pada lafaz Kemudian kesesuaian baris. Okey, jadi bagi contoh yad'ul fata wal qadi wal ghulami. Sedang memanggil da'a yad'u memanggil. Okey, calling. Sedang memanggil al-fata pemuda berkenaan, al-qadi hakim berkenaan, ghulami budak saya. Dia istilah gulam ni dia ada maksud, dua maksud. Maksud gulam ni dengan maksud budak, tapi jarang panggil anak. Bahkan kadang-kadang pembantu ataupun bila kalimah budak tu, dan istilah macam orang Indonesia pakai budak orang berkenaan, maksud dia orang suruhan, gulam. Bahkan dalam masyarakat India banyak guna pakai gulam Nabi. Tapi diorang ada gitu, Abdul Nabi pun ada. Gulam Rasul, kalimah tu kan, nama tu. Maksud dia orang ni pembantu Rasul. Tapi tak disebut, nama tak dipanggil. Pada orang Arab tak pakai. Orang Arab tak guna kalimah tu. Dia Anas bin Malik ialah khadam. Dia kalimah khadam pula, khadam Rasulullah. Dia pakai diri dia sebagai khadam Rasulullah. Tapi dari segi masalah gulam ni, dia satu kalimah yang luas. Bahkan Nabi panggil Umar bin Salamah. Khadam berkhidmat. Pasal okey, basic dia Anas bin Malik tu sendiri, dia bukan hamba. Mak dia nazar. Mak dia Ummu Sulaim nazar, kalau sekiranya Nabi dah sampai ke Madinah, dia nak Anas, anak dia, untuk jadi khadam Nabi. Jadi Anas menjadi khadam Nabi selama 10 tahun. Sepanjang Nabi hidup di Madinah, dialah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. So khadam ni tak semestinya bergaji, tak mestinya tak, lain. Dia macam boleh kata orang tu berkhidmat. Kadang apa orang tu kata, tuan, saya jadi driver tuan. Dia macam khadam lah, cuma beza dia tak adalah kita khadam. Kalau kita beli dia, lain. So kalimah gulam ni actually istilah tu. Tapi Nabi pernah panggil macam, Nabi cakap pada Umar bin Salamah, anak Ummu Salamah, kira anak tiri Nabi lah. Kan Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, anak Ummu Salamah dengan Abu Salamah, Umar bin Salamah bin Abi Salamah. Nabi kata dengan dia, ya gulam. Dan Nabi kata dia, wahai budak. Budak. Wahai anak. Samillah. Samillah, sebut nama Allah. Nak makan, Nabi ajar dia. Samillah, sebut nama Allah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan engkau. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dekat dengan engkau. Macam juga Nabi kata pada Ibn Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak, aku nak ajar kau berkalimah. Pasal kalau istilah anak kena panggil walad. Tapi kalau dia kata dia panggil gulam ni macam budak. Boy, macam istilah bahasa Inggeris dia, boy lah. Boy, I want to teach you something. Istilahnya tu, my boy kan, his boy. Boy tu macam tu. Tapi dia lelaki. Jadi gulam ni kalimah ni kan salah faham juga orang. Kita bincang buat kalimah gulam ni kan ada orang yang trigger ni. Salah ni. Kalimah gulam ni maksud dia macam kebetulan gunakan. Salah faham lagi. Yang hadis yang panas bismi rabbi gulam. Apa hadis ni? Hadis apa? Hadis tentang dan Sahih Muslim. Hadis tentang budak yang mengislamkan kaum dia. Kan di raja tersebut nak bunuh dia lepas daripada dia berjaya sembuhkan orang. Asalnya dia macam ni. Kalau hadis Nabi, kisah tu adalah raja, ahli sihir dan budak. Hadis tu dikenali dengan hadis raja, ahli sihir dan budak. Pasal raja tu dia ada ahli sihir. Ahli sihir dia dah tua, nak mati, rasa tak lama lagi nak mati. So dia minta raja hantar seorang budak untuk ditrain amalkan sihir.
untuk ajar sihir pada budak tersebut. Jadi pewaris dia lah. Tapi raja pun cari dapatlah seorang ambil beasiswa raja pergi belajar dengan ahli sihir. Tapi jadi cerita kelakar, ada budak ni on the way pergi jumpa ahli sihir, dia terhenti pada seorang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat kata dia rahib, beragama Kristian, wallahu alam. Tapi pentingnya seorang yang mentauhidkan Allah Taala, on the way dia pergi. Balik pun jumpa. Dan sekali dia seronok dengan rahib ni. Dia duduk tengok rahib tu beribadat dan sebagainya. Lepas tu dia lewat jumpa ahli sihir pukul, balik lewat kena marahan keluarga. So ahli sihir tu kata rahib tu kata dengan dia, kalau ahli sihir marah engkau, cakap keluarga halang. Kalau keluarga kau marah, cakap ahli sihir halang. Mana tahan, dia tak boleh balik. Tapi dia duduk dengan rahib ni. Lepas tu berakhir dengan rahib tu ajar dia macam-macam. Sampailah sekali rahib tu mungkin beri hint pada dia tentang nama Allah Ta'ala yang teragung, Ismullahil Azam, yang Nabi kata kalau diminta dengan Allah Ta'ala pasti berikan. So budak ni satu hari, ada riwayat daripada sirah datang, dia pergi ambil satu piring-piring, dituliskan nama-nama Allah Ta'ala yang dia belajar, campak dalam api satu demi satu, sampai satu nama tu api padam, dia tak terbakar. Dia kata tahu, jumpa dengan rahib tadi, dia kata ini ke? Dia kata wahai budak, dia kata engkau sekarang ni dah lebih daripada aku. Kalau engkau kena ujian apa-apa nanti, jangan kau tunjuk kat aku. Rahib tu kata, kau jangan cakap aku ajar kau. Kau jangan ni. Tapi budak tu pun start. Dia start dengan apa? Dia start satu hari on the way balik dalam perjalanan tu, dia nampak satu binatang besar. Tak tahu apa nama binatang tadi. Satu binatang yang besar halang jalan manusia. Dia ambil batu. Dia kata apa? Dia kata, ini yang riwayat hadis. Kalau tadi nama Ismail Al-Azam tadi, itu ya daripada sirah, kitab sirah Nabi bin Hisham. Yang kadang hadis Nabi, dia pegang, dia bukan, tak ada kes nama Allah yang teragung tadi. Yang cerita dia, budak ni dia confused, dia tak tahu mana satu betul, ahli sihir ke rahib. So dia pegang batu, dia tengok binatang tu halang orang ramai jalan, dia pegang batu tu, dia kata, ya Allah, kalau agama rahib lebih kau redha berbanding agama ahli sihir, maka matikanlah binatang ni, biarkan orang ramai berlintas. Dia baling, mati. Lepas tu dia cerita pada rahib kata, engkau sekarang dah ada satu benda keadaan yang bagus, tapi kalau apa jadi pada engkau, jangan tunjuk aku, jangan kau point kata aku ajar engkau. Jadi budak ni lepas ni dia pun pergi ubat orang datang ada masalah, dia kata boleh, tapi aku kena beriman dengan Allah dulu. So dia kata beriman, boleh disembuhkan. Sampailah sekali salah seorang menteri ataupun orang rapat dengan raja buta datang jumpa dia, minta sembuh. Dia pun kata boleh, tapi syarat beriman dengan Allah. So orang tu pun kata setuju. Bila setuju, dia pun sembuh kan. Lepas tu satu hari orang ni patah masuk istana, raja tengok, kau dah celik. Dia kata celik, siapa sembuhkan kau? Tuhan aku. Aku sembuhkan kau? Tak. Tuhan aku, Tuhan kau, Tuhan sekian alam. Marahlah raja. Raja pun tangkap. Tangkap seksa dia. Dia pun tunjuk kat budak. Dia tanya budak tu, budak dia kata rahib dia ajar. So raja pun ketika tu seksa dia punya menteri tu, suruh masuk tukar agama, tak nak, mati. Kemudian rahib pun dia seksa juga, tak nak, dan mati. So budak ni tinggal. Raja rasa yelah, dah beasiswa bagi banyak kot, tipu semua bagi semua sekali. Jadi dia rasa macam biar kan, budak ni kan dah lebih hebat daripada ahli sihir dia. So kalau budak ni sokong dia menang lah. Tapi kalau budak tak sokong, dia masalah. So budak ni, raja bagi dia syarat, dia kata suruh masuk, dia tak nak. Lepas tu raja pun suruh dia dia punya orang-orang dia, pertama campak dari atas sebuah gunung. Kalau dia nak bertukar agama, datang sini balik, kau tak campak dia. So, sampai atas tu dia pun doa, dia kata Allahumma kfihim syarrahum bima syi'ta kaifa syi'ta. Ya Allah, lindunglah aku daripada perancangan mereka macam mana kau nak, dengan apa cara kau nak, however you want. Gunung bergegar, semua jatuh, dia tak mati. Dia balik pergi istana. Betul, raja pun pening kepala. Suruh pula tenggelamkan dekat sebuah tasik yang tak ada siapa jatuh kecuali pasir mat lemas. Budak tu pun datang sampan, dia doa. Sampai dia balik pasir sana, dia hidup. Orang lain semua mati. So raja pening kepala, macam mana nak bunuh budak ni? So sekali budak ni pun ajar. Ini kadang-kadang geng-geng suicide bomber pakai dalil ni, walaupun tak kena. So budak ni kata dengan raja, dia kata, tuanku nak bunuh saya boleh, tapi kumpulkan semua orang dalam negara ni, kumpul, buat sekali, tuanku ambil anak panah daripada bekas saya ni, kemudian tarik, kemudian tuanku sebut Bismillahirrahmanirrahim, aqtul ghulam.
dengan nama Tuhan budak ni, aku bunuh budak ni. Dan raja tu pun lepaskan anak panah tadi, dan kena sikit kepala, budak tu mati. Lepas tu semua orang ketiga tu, amanna bi rabbil ghulam, kami telah beriman dengan Tuhan budak ini. Amanna bi rabbil ghulam. Habis satu negara. Jadi menteri yang lain kata dengan raja, tuanku bimbang sangat, dah jadi dah apa yang tuanku bimbang. Dari riwayat hadis Nabi SAW sebut, raja tu pun gali parit, nyalakan api, kemudian campak seorang demi seorang. Siapa tak nak tukar beragama yang dia nak, maka dicampak dalam tu. Ikut hadis Nabi, mati dibunuh 60,000 orang. Dan Sahih Muslim, 60,000 orang dibakar hidup-hidup kerana tak nak tukar agama, balik kepada agama dia. Ini yang Ashabul Ukhdud punya kisah tu. Kalau dalam Sirah Nabawi Ibn Hisham, 40,000 orang. Ada sikit lah yang kisah nama Allah Ta'ala yang teragung sebagainya lah. Lebih kurang cerita dah hampir sama. Dan bahkan para ulama kata kisah ni mungkin berulang. Ada kata kat Iraq pernah jadi, ada kata kat Yaman pernah jadi, ada kata dekat Najran, macam-macam lah. Tapi yang pentingnya, kisah hadis tadi adalah kisah hadis raja, ahli sihir dan budak. Kalimah ghulam tu budak. Budak. Boleh kata hamba, boleh jadi kalimah tu masuk dengan hamba atau pembantu. Okey. So jadi dalam contoh kita ambil tu, yad'ul fata wal qadi wal ghulami. Memanggil, sedang menyeru pemuda berkenaan, qadi, hakim berkenaan, dan juga ghulami, budak saya. Maka dia kata dalam tu dhammah ni tersembunyi pada akhir kalimah, dihalang daripada penzahiran dia kerana ketidakbolehan atau berat. Okey. Maka kalimah yad'u tu dia kata memang marfu' kerana kosong dia daripada yang menasabkan dan menjazamkan. Kalimah fata juga marfu' kerana dia adalah fa'il. Qadi dan ghulami kerana dia ataf kepada kalimah yang marfu' kalimah fata, maka marfu' jugalah. Okey. Maka dia marfu', tapi dhammah dia tak zahir pada akhirnya kerana keuzuran maksudnya ketidakbolehan pada kalimah fata. Sebab apa? Sebab kalimah fata tu hujung dia adalah alif. Dalam bahasa Arab, alif tak pernah ada baris. Yang ada baris adalah hamzah. Cuma kita dulu dari kecil lah alif di atas a. A, I, U kan. Tapi sebenarnya hamzah tu yang ada bunyi. Alif sentiasa mati. Sebab tu bila kalimah fata, dia tak boleh baris. Dia bagi ta'adzur. Benda mati nak hidupkan macam mana? Tak boleh fata'u, tak boleh. Pasal dia bukan hamzah. Dia alif. Okey. So jadi fata kerana apa? Ta'adzur. Thiqal atau berat. Kerana beratnya pelafazan dalam kalimah yad'u. Waw tu asalnya pada dhammah. Da'a yad'u. Da'awa yad'u asalnya. Yad'u, dia tak boleh sebut. Maka berat. Maka dibuang. Baris tu disembunyikan. Demikian pada qadi. Asal qadiyu. Kita tak ada masalah sebut. Tapi orang Arab tak boleh buat. Dan demi kerana kesesuaian dengan ya mutakallim pada kalimah ghulami. Ghulami pun sama juga. Kalimah ghulami tu asal dia ghulami ana lah. Ghulam campur ana. Jadi ghulami. Mana budak saya. Tapi masalah kita sebut kan, bila tiap kali kalimah tadi bercampur dengan ya mutakallim, ya saya, dia akan ikut baris bawah. Contoh baitun, jadi rumah saya baiti. Khaddun, jadi khaddi pipi saya. Ainun, ra'sun, yadun, jadi rijlun, rijli, kaki saya. Batnun, perut. Batni, sadrun, and so on lah. Qabrun, qabri. Then madrasatun, madrasati. Zaujatun, zaujati, and so on. Pasal dia tak bukan baris ta tu tak ti zaujatui, tak boleh. Tak boleh bunyi macam tu. Ya saya sentiasa mati. So sebab tu dia punya bunyi tadi, huruf kalimah perkataan tadi, hujung dia masih pada bawah. Ikutkan kepada kesesuaian dengan ya mutakallim. So jadi dia kata maka dhammah pada kalimah-kalimah tadi dia berubah. Kalimah fata tu dalam rafa', dalam nasab, dalam jar, tapi tersembunyi, tak nampak sebab dia ta'adzur, tak boleh sebut. Ataupun pada kalimah qadi sebab thiqal, berat. Ataupun pada kalimah ghulami tak boleh sebut kerana apa? Sibuk kedudukan dengan harkat yang sesuai. Okey, sekarang kita masuk sambung balik.
Okey. Wa taqulu lan yardal fata wal qadi wa gulami wa taqulu innal fata wa gulami la faizani wa taqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Okey, baik. Dia kata dan anda akan katakan la yarda, tidak akan redha. Okey, kalimah yarda tu pun sama macam yad'u tadi. Yad'u tadi rafa'. Dia patut pada depan. Yang ini yarda, patut dia yarda ujung dia tu kena baris atas. Tapi sekarang ni masalahnya dah jadi alif. Awak nak tukar jadi apa? Alif tak ada. Alif tak bantik, tak hidup. Mana dia yardayu atau la yardau? Tak boleh. La yarda je lah. Okey. Al-fata, fata budak berkenaan. Tapi ni itu masih lagi fa'il masih fa'il, maka dia baris depan patutnya. Wal qadiyu, wal qadi hakim, wa gulami dan budak saya. 3 kalimah tersebut masih rafa'. Tapi contoh dia bagi tu dekat fi'il. La yarda tu. Kalau kita letak kalimah lain macam yadribu, la yadriba. Ya'kulu, la ya'kula. Yashrabu, la yashraba. Akhir mesti baris atas. Yang kita ambil fa'il itu, kan, fi'il madi, fi'il mudhari'. Nescaya di baris atas, baris atas lah. Tak ada baris bawah. Dia kan baris atas. Dia takkan baris depan dah. Kita yaqra'u, la yaqra'a. La yaqra, yadkhulu la yadkhula. Ending dia kena baris atas sebab dah dia duduk dalam kedudukan nasab. Tak apa, ini apa letter yang menyebabkan nasab nanti kita belajar. Tapi nak tunjukkan perubahan patut berlaku tapi tak nampak. Sebab tak nampak kat sini kena ta'adzur. Nanti diterangkan Kemudian okey, fata, qadi, gulami sama macam atas punya penjelasan. Wa taqulu dan anda kata pula innal fata, sesungguhnya pemuda berkenaan, wa gulami dan budak saya, la faizani, benar-benar 2 orang yang berjaya. Lam tu lam taukid, faizani, faiz berjaya. Ustaz Faiz kan, faiz berjaya, tapi ini kat sini 2 orang, faizani. Faizani, benar-benar 2 orang yang berjaya. Sesungguhnya budak berkenaan, pemuda berkenaan dan budak saya benar-benar berjaya. Benar-benar berjaya. Kalau Faiz, orang kita biasa untuk nama lelaki kan. Terus? Perempuan Faizah. Faizah atau Faizah. Faizah. Faizah beras tu. Tu feminin bagi Faiz. Perempuan dia macam mudarris, mudarrisah. Katibun, katibah. Dia memang mudah je. Dia words yang dalam bahasa Arab ni tambah tamar butah jadi perempuan. Jalisun, jalisah. Daribun, daribah. Akilun, akilah. Kalau Salafiyah. Yep. Salafi, salafiyah. Sunni, sunniyah. Dia tambah marbutah. Syi'iyah. So and so on. Dalam bahasa Arab memang macam tu. Itu terutama sifat. Terutama sifat. Terutama bagi sifat. Bukan nama orang sifat tu sendiri. Pasal tu nama tu ada maksud. Dalam bahasa Arab nama memang ada maksud. Kena letakkan nama yang bermaksud. Dia tu kan tak ada kosong, tak ada sebab. Buku kita tu Kuburiah Piyaman. Kuburiah tu perempuan lah. Kuburiah tu dia sebut tentang ciri-ciri kumpulan. Fenomena. Kenapa dia tak jadi kuburi? Kuburi jadi orang. Kuburiah jadi apa? Jadi suasana. Bincang tentang suasana ataupun kuburiun lelak jantan semua. Kalau perempuan Orang kuburiyun jamak bagi kuburi. Kalau perempuan ni Kuburiyat. Yat. Memang kalau singular pun sama lah. Kuburiyah. Tapi yang tadi bukan kita namakan dia perempuan, tapi memang bila kita sebut tentang keadaan atau jadi masdar perbuatan pengagungan kubur, maka dia panggil kuburiyah. Macam kitabah. Dia bukan kita memfemininkan kalimah kitab. Dia sebut kitab, kita
Ni kitab lah. Tapi penulisan, perbuatan menulis dipanggil kitabah. Tak panggil kitab. Dipanggil kitabah. This is kitab. Perbuatan menulis tu panggil kitabah. Faham Dia tak merbutah tu bukan untuk memperempuankan. Tapi dia menjadikan dia untuk masdar ataupun jadi kata nama terbitan bagi perbuatan tersebut. Kita takut terlupa. Dah terlupa dah bang bagi awal tadi. Rukun iman, kitab baru. Masya Allah, barakallahu fikum. Penjelasan ringkas rukun iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jabatan Kajian Ilmiah Universiti Madinah, ahli bahasa oleh Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Madinah dia tukar lama dah, 1422. Sekarang 1445. Ni 1422. Lebih 20 tahun lepas dia buat buku ni. Ahli edisi bahasa Melayu. Dapatkan di sini. Nanti kontak dia orang. Barakallahu fikum. Baik. So jadi kalimah tadi fata dan gulami dia patut baris atas tau. Kalau saya tukar kalimah fata kepada Muhammad, dia akan jadi inna Muhammadan. Kalau letak saya kalimah belakang tu saya buatlah Zaidun, inna Muhammadan wa Zaidan. Lafa izani benar-benar dua yang berjaya. Tapi pasal kalimah fata dia tak boleh keluar sebab dia alif ujung dia. Gulami sebab mim tu sibuk dengan ya, huruf yang bersesuai dengan ya. Maka tak boleh baca lah. Bunyi dia gulami lah. Patutnya pada atas Patutnya dia ada fathah di atas dia untuk tunjukkan dia sebagai isim bagi inna. Inna tu dia bekerja. Ini amil. Yang kita bincang tu kan, perubahan akhir kalimah kerana amil-amil yang masuk padanya kan. Kena berbeza amil. Amil tu dia lah. Inna tu amil lah. Agent, perubahan bagi baris dia. Lan, perubahan baris dia. Kalau tak ada benda ni, dikekal rafa'. Kalau tak ada benda ni, rafa'. Ada benda ni, ada start tukar. Okay? So, innal fata wa gulami lafaizani. Sesungguhnya pemuda berkenaan dan budak saya benar-benar dua orang yang berjaya. Wa taqulu, dan anda kata juga, marartu bil fata wa gulami wal qadi. Saya melintas dengan al-fata, pemuda berkenaan, wa gulami, budak saya, wal qadi. Okay. Bila ada ba, huruf jar tu, patutnya baris bawah lah. Kalau saya tukar, marartu bi Muhammadin, wa aliyin, wa zaidin. Saya melintas dengan Muhammad, Ali dan Zaid. So, di kalimah Muhammad kena baris bawah. Ni yang kita sebut, kata Allahumma salli ala Muhammadin, ala Muhammadin, wa ala ali Muhammadin. Okey, ini memang kalimah tu memang mesti baris bawah. Bila ada huruf jar mesti baris bawah. Tapi kat sini ulang balik, dia tak boleh zahir sebab kalimah fata is fata bunyi dia pasal dia hujung tu alif. Awak nak tukar macam mana baris bawah? Gulami memang ya tu, hujung tu ya tu, tapi baris itu bukan kerana huruf jar, tapi kerana sibuk dengan ya berkenaan. Wal qadi, kalimah qadi juga macam tu. Dia berat. Patutnya bunyi wal qadi. Marartu bil fata wa gulami wal qadi. Okay, soalan, ya boleh bawa tak? Boleh. Tapi masalahnya orang tak boleh buat. Maka dia tinggalkan. So sebutan baris depan, baris atas, baris bawah tidak nyata pada kalimah-kalimah tersebut. Tersembunyi. Perubahan berlaku tapi tersembunyi. Okay, baik. So dia kata fama kana akhiruhu alifan. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lita'adzuri. Okay, dia kata maka apa-apa yang akhirnya alif, macam kalimah apa? Fatah, qadi, bukan, asa, tongkat. Mustashfa. Mustashfa, hospital. Mustashfa. Bukan mustasya, mustasfa. Mustashfa, hospital. Ataupun Laila. Di pasal belakang tu Musa, Isa.
Nama tu tak ada. Awak letak baris apa pasal belakang? Dia kata apa yang akhirnya alif secara mesti, secara lazim. Tak boleh bertukar lain. Memang itu belakang dia alif. Disembunyikan padanya ke semua baris-baris. Depan, atas atau bawah, ke semua tersembunyi lita'adzuri kerana ketidakbolehan, keuzuran. Tak boleh. Ta'adzur. Incapability. Tak boleh. Yusammal ismu wa yusammal ismul muntahiyu. Muntahiyu bil alifi maksuran. Okey, dan dinamakan isim yang berakhir dengan alif sebagai apa? Maksur. So dipanggil isim maksur. Maksur ni qasara, potong. Qasrun, mana dia macam terputus hujung. Kita sebut kan bunyi akhir dia tak ada. Mana huruf akhir dia entah. Kan fatah. Mana huruf akhir dia alif. Kita tak nampak. Okey. So dia kata mislu al-fatah wal asa wal hija wal raha wal ridha. Okey. Dia kata seperti al-fatah. Fatah adalah pemuda. Pemuda. Wal asa, tongkat. Asa, tongkat. Wal hija, masalah aku orang pakai ayat. Hija. Oh, hija. Kalimah jarang pakai Ustaz lah. Okey. Kalau riha tu tahu, roha tu batu giling. Okey. Batu giling. Okey, ya. Hija, okey. Hija isim, hija master hijaz. Okey. Laja'a, kalimah hija master hija. Hija. Hija, kejap apa hija? Orang yang punya akal. Hija. Seorang yang berakal. Yep, seorang yang berakal. Raha. Alah, raha betul. Raha ni penggiling. Kan kalau perasan kan orang Arab dia pakai yang batu giling dua benda, lepas tu datang apa nama? Keledai ke unta ke dia pusing. Tu riha, raha atau riha. Tapi dia giling apa Ustaz? Giling biasa gandum, kalau kadang-kadang minyak apa macam ni giling tu sampai benda tu apa? Hancur. Dia kata raha, dia kata apa, adatun yutahadu biha. Dia alat yang kita mengisar dengannya. Pengisar gandum tu. Diorang kan kisar macam blender ni. Dia ada dua batu besar, dia letakkan tengah tu, nanti bila gandum turun, dia akan genyek. So diorang pun ambil tepung tu dekat tepi. Giling asal kan. Batu giling. Bukan batu giling yang India punya. Batu giling gitu. Raha. Okey. Kemudian Yang besar ada kan, yang hamba tolak. Hamba pun ada. Keledai, unta. Kalau kat Yaman, apa dia buat biasa keledai atau unta. Dekat Babul Yaman, kalau ada Allah Ta'ala panjangkan usia, boleh saya pergi sana, pergi dekat bandar lama Sana'a tu, pergi dekat
rumah-rumah tepi-tepi kedai tu kan, nanti nampak ada unta, dia tutup mata jalan, dia pusing. Unta tu pusing lah, dia bagi makan, unta tu dia makan, tapi kerja lah untuk dia, pusing. Okay? Baik. Warida, rida lah, rida, perasaan seseorang terhadap seorang lain, rida terhadap sesuatu. So dia kalimah-kalimah ni, fata, asa, hija, roha, rida, semua belakang dia apa? Alif. So semua harakat, baik baris depan, baris atas, baris bawah, semua tersembunyi. Kenapa? Sebab ta'adzur, sebab ketidakbolehan, incapability. Sebab hujung tu alif, alif tidak ada baris. Alif sentiasa tak ada baris. Macam Musa lah, Musa, Isa, kalimah yang sama, dia tak ada baris. Dia tak boleh nak kira. Dan nama isim tu panggil maksur, macam terputus. Macam kalimah tu macam dia ada 3 letter tapi kita baca 2 je. The last one macam tak wujud. Itu panggil dia maksur. Okey, baik. Kemudian riha atau roha sama, batu giling. Tapi saya cuba nak bayangkan batu giling tu macam bukan giling gitu tak, macam style apa? Orang India punya giling tu. Dia giling dia macam ni. Okey, 2 batu, 2 orang letak macam ni, tengah-tengah ni lubang, letakkan gandum ke apa, nak kisar. Nanti tepi ni akan ada kayu, ikat unta ke, keledai ke, dia jalan, dia pusing gitu. Dia pusing. Lepas tu nanti ke tepi ni kita tadah lah tepung. Ada kat YouTube kan? Ada kat YouTube ada. Ada kat YouTube. Alah. Dulu ada ustaz kat sini kan? Ada kat sini. Kat mana? Zaman saya kecil-kecil tu. Oh, saya tak sempat kecil. Kecil saya lain kecil bang. Masukkan beras. Beras betul lah. Macam kita beras. Ni ha. Campur air. Ni. Kat sini kita ingat ada dalam baju salam ni. Ada dulu ada. Macam tu. Ni. Tapi dia ada besar, ada kecil. Yang kecil macam ni lah. Ni kecil kan. Yang kecil punya. Makcik ni. Buat macam tu. Ni kecil punya lah. Yang besar-besar tu unta lintas lah. Ni. Macam ni. Ni. Dia letak kat sini, lepas tu pusing. Ni roha lah. Atau riha. Mak Najib tu seri raha. Itu lain pula. Meninggal rahimahullah. Dia pusing tu lah. Tapi yang besar-besar biasa pakai unta lah. Pakai kadang macam ni. Ni kira tradisionalis lah. Siapa yang tadi, ni asal lah. Macam ni. Unta tu akan bawa pusing, dia letak sian. Kadang minyak zaitun, dia nak keluarkan minyak apa, pakai macam ni tak? Pusing, dia press. Dia kadang unta macam ni. Unta. Dia boleh tutup mata. Dekat tanah Arab pakai lagi. Pergi Mesir, pergi Yaman masih ada lagi. Syria saya tak sampai, tapi kalau Mesir ya ada. Kalau dekat Yaman masih ada lagi. Masih pakai lagi. Tapi Yaman bukan cakap benda, semua benda tradisional masih pakai lagi. Diorang makin kaya makin pelik, makin batal balik kepada tradisional. Kaya, beli jubah paling mahal, pisau jambia paling mahal. Makan madu tempatan yang mahal. Makan badam tempatan yang mahal. Dia bukan pergi, kita kaya je, tukar baju lah, pakai kot, pakai tie. Diorang tak macam tu. Diorang akan patah balik pada tradition. Orang-orang Yaman. Dia bukan kaya, dia lari daripada tradisi. Dia kaya makin balik pada tradisi. Saya ingat satu rencana National Geographic buat tentang Cheng Ho, atau nama betul dia Ma Zinghe. Dia bukan masuk Islam dekat Melaka. Dia datang tu dari Islam dah. Cheng Ho atau nama asal dia Ma Zinghe. Ma tu Muhammad. Kabilah dekat China, Ma tu Muhammad. Mustafa Ma. Ma tu Muhammad. So dia orang memang Islam asal. So dia kan Cheng Ho ataupun Ma Zinghe ni, dia pernah perjalanan dia sampai ke Mekah, sampai ke Yaman dan sebagainya. So dia orang, saya kelakar tengok cerita apa waktu time tengok tu, wartawan daripada National Geographic Jepun, dia kata dia datang kat Yaman. Dia kata siapa-siapa nak tengok Yaman seperti mana zaman Cheng Ho datang, boleh datang sekarang. Serupa dia kata. Sebiji macam deskripsi yang dibuat. So orang Yaman dia tak lari daripada tradisi. Tu beza dia. Bukan dia tak ni, dia memang tak nak. Perangai dia macam tu, dia akan balik bertradisi. Bila makin kaya makin patah balik. Ni orang kita makin kaya makin hilang lah. Tu Allah alam. Baik. Okey, sama balik. Okey, sama wa ma kana akhiruhu yaun.
Wa ma kana akhiruhu ya'an lazimatan. Ya'an lazimatan tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu lis-thiqali. Okey, dan apa-apa yang akhirnya ya yang mesti, yang tak boleh ubah, ya yang lazim, disembunyikan padanya dua baris. Apa? Dhammah dan kasrah. Kenapa? Lis-thiqali, kerana berat. Kerana berat. Dia bukan tak boleh sebut, saya kata boleh sebut tapi berat. Sebab tu macam kalimah qadi yu tak boleh, qadi yu tak boleh, qadiyi tak boleh, tapi qadiya boleh. Ra'aitul qadiya, dia kembali atas. Sebab apa dia kata? Sebab disembunyikan dhammah dan kasrah kerana berat. Wa yusammal ismu, okey, wa yusammal ismul muntahiyu bil ya'i mangkusan. Okey, dan dinamakan isim yang berakhir dengan ya sebagai mangkus, yang kurang. Bagi nakis tadi macam potong, qasar pendek, yang ini mangkus, kurang. Wa tazharu alaihi al-fathatu li khiffatiha, dan akan zahir padanya baris fathah, itu baris atas, kerana keringanannya. Ringan ya tu disebut baris atas ya, begitu mudah. Nahwu, okey, apa nak isim-isim yang mangkus ni? Al-qadi, wad-da'i, wal-ghazi, was-sa'i, wal-ati, war-rami. Okey, al-qadi, qadi tu maksud dia hakim. Kita kalimah qadi kita ikat juru nikah. Sebenarnya qadi dalam Arab, qadi tu hakim lah. Hakim dalam bahasa Arab pemerintah. Dia higher. Lagi atas, hakim tu pemerintah. Tapi kalau yang uruskan keputusan apa benda jadi pada masyarakat sebagainya, mana yang patut buat, mana yang kena hukum, itu qadi. Qadi. Tapi kita kat Malaysia, qadi juru nikah. Hakim, hakim lain. Tapi dalam bahasa Arab, hakim pemerintah yang menghukum. Tapi qadi yang memutuskan peraturan. Jadi hakim ni, kalimah qadi ni pada masyarakat kita lebih tepat kalimah hakim lah. Wadai, penyeru dah panggil lah, ini saya terangkan, ini sebulan kali. Wadai, pemanggil, orang yang memanggil. Ni semua sifat semua. Wal ghazi, orang yang berperang. Ghazi, orang yang berperang. Wasai, orang yang bergegas. Macam ni lah sa'i, berlari lah, bergegas, orang yang bergegas. Wal ati, orang yang datang. Wal ati, orang yang datang. Warrami, orang yang memanah. Orang yang memanah atau melemparkan. Melemparkan atau memanah. Okey. Okey, so nampak So isim yang ada isim atau fi'il berakhir dengan alif. Okey, lepas tu ada berakhir dengan ya. Okey. Kemudian wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil munasabati. Okey, dan apa-apa yang disandarkan kepada ya mutakallim. Contohlah baitun baiti, jannatun jannati, madrasatun madrasati, qalamun qalami, thawbun thawbi, yadun yadi. Semua sandar pada saya. Mana buku saya, rumah saya, sekolah saya, tangan saya, pipi saya, kaki saya, perut saya, kepala saya. So mana-mana yang sandar kepada ya mutakallim, maka dia kata disembunyikan padanya harakat kesemuanya. Kesemuanya harakat dia kira tersembunyi. Kenapa? Lil munasabati, kerana kesesuaian. Yang sesuai dengan ya adalah kasrah. So tak diubah. Cuma jadilah kadang-kadang mesti kita tengok Abu Ya tu kan. Abu Ya. Kalau tak Abi lah yang sebetulnya. Abu Ya tu Abu, lepas tu Ya tu dikekalkan. Kalimah Abu Ya. Bapa,
ya saya. Kalau tidak sepatutnya abi. Kalau tak sepatutnya abi. Atau dalam Al-Quran kan datang ya abati. Wahai bapaku, wahai ayahandaku. Siapa pakai bun ni? Bun, abati. Kau panggil apa abati? Dia suruh anak panggil abati lah. Okay. So jadi ya tu ya saya lah. Abu ya tu salah lah. Abu ya tak salah. Satu one of the way to say. Dikekalkan abu, dikekalkan ya. Dikekalkan kalimah abu kan, macam kalimah abu macam mana? Macam bapaknya, abuhu, bapak anda, bapak kamu, abuka, so last kali dia ya tadi dia tak nak tu, dia kekalkan abu ya, itu kadang macam panggilan manja lah. Tapi realiti dia kalau patut fasihnya abi lah, abi. Baik. Okey, jadi contoh dia kata nahwu gulami wa kitabi wa sadiqi wa bani wa ustadi. Okey, dia kata contoh dia gulami, budak saya, my boy, wa kitabi, my book, wa sadiqi, my friend. Actually kalau dekat ni dia istilah lain tau. Kalau orang Arab Yaman kan, kalau Arab separuh tu, kalau dia panggil awak ya sodik tu kan, maksud dia anggap awak kafir tau. Kalau dia panggil akhi, saudaraku Muslim. Kalau dia panggil sodik, friend, my friend. Itu istilah sikit. Kita kadang memang kita kata apa? Cakap apa? Anak Muslim. Dua tak okey. Akhi. Kadang istilah tadi, kan kita tak kenal orang. Tengok orang Malaysia pula kadang pakai baju suka hati, ada pakai jaket, pakai kain pelikat, mengarayau. Mana budak tu? Aku nampak dia keluar tadi. Dia hal. Oh, dari kampung. Dia datang pula Ustaz Mubarak dia. Dia balik kampung. Berkenaan ini kan, kalau Bangladesh kan, dia nampak kita jambangnya daripada jauh dia tahu Muslim. Assalamualaikum. Identiti Muslim penting. Lagi satu, bila pakcik berjambang dia pergi ke Tasik, budak-budak sekolah lelaki perempuan pegang tangan, dia tepi naik. Kantoi. Dia tekan. Tadi baru jadi lah. Nak tunjuk tahu nampak budak dia pegang tangan. Nampak anak jamban. Dia lepas tangan. Macam tolak-tolak kan. Kita pun tengok kat belakang. Takut. Ya, kadang-kadang lah itu kurang ada juga malu. Yang kita kadang orang Islam kita ni malu tak ada. Kadang-kadang depan ustaz dia beli seokok macam tu ke. Saya tak faham juga. Saya nampak ada orang-orang separuh tu dia malu juga. Jadi ustaz datang, ustaz suruh kan. Ada. Jalan dulu asal kan. Yang telan tu masalah ke. tapi setakat ni saya tengok ada perangai tu. Kalau orang kata nampak tu kan. Dia tak, saya tak perasan Ustaz Sobri ada sebut. Dia kata kadang-kadang yang geng-geng liberal ni kan, dia sengaja depan-depan ustaz dia letak rokok dia. Nak tunjukkan saya dengan awak ni saya tahu ustaz, tapi saya suka hati saya nak buat apa. Nak isytihar kan. Kadang-kadang dia kata aku tak nak hipokrit. Hipokrit apa bendanya? Hormatlah sikit. Angang ke? Tak pasal realiti dia kan. Kita pun menyampah dulunya tu. Kalau teruk macam geng-geng Kahal Al-Kazab, saya kata tak payah isap rokok. Stop. Tak ada, dia nak start pasang rokok kan, saya simpan. Saya tak ni, hidung saya sakit. Yang Melayu yang kata ikut sunnah dan sebagainya, isap rokok depan ustaz. Aku tak faham, ikut vape. macam ketagih sangat. Tak ada kerja lain ke? Tak ada pelik, saya tak faham kenapa. Allahuakbar. Tak realiti, dia sepatutnya belajarlah kan. Benda tadi kan kurang-kurang macam mungkin selangkah kepada meninggalkan rokok. Macam Ramadan kan, kita tak buat. Dia lama boleh berhenti kot. Tapi pasal kadang-kadang degil kan, nak juga kan. Dia apa, buang air, dia kata paling best. Betul ke? Masuk rokok. Bila buang air tu, dia kata bila sambil buang air, asap rokok campur dengan asap tai tu, dia jadi wangi. Dia jadi puas hati. Kadang-kadang separuh tu tak ada rokok, tak boleh buang air. Itu masalah juga. Apa pelik. Tapi macam inilah, macam betul. Kalau masalah ni janggut ni kan, sebagai identiti, pakailah. Kenapa nak buang? Pelik betul. Sebab Nabi SAW manusia paling mulia, paling handsome, paling takut Allah Ta'ala, berjanggut.
How can kita bayangkan Nabi SAW macam tu, kita buat dia opposite daripada selain tu. Bahkan problem dia Nabi sebut, auful liha, biarkan janggut tu panjang, waqasu syarib, pendekkan misai. Tapi kita lihat dalam masyarakat Arab kan, kalau nak berlawanan dengan perkara ni, tengok pemimpin-pemimpin Arab yang terlibat dengan parti Ba'athi, revolusi Arab kan, Ba'ath parti. Yang diorang ni tengok macam Saddam Hussein, Bashar Assad, ini anak bapa dia Hafiz Al-Assad, Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Kira muka semuanya misai ada, janggut tak ada. Dia simpan misai lebat-lebat, janggut tak ada. Di Yaman dulu Ali Abdullah Saleh, semua simpan misai, buang janggut. Macam dia opposite, lawan arahan Nabi SAW, nak tunjukkan dia lari daripada ikut ajaran Muhammad SAW. Pelik. Tu reality pelik lah. Allah tak tahu kenapa. Okay, kita ambil sodiki, the word sodik ni jaga. Kalau dia panggil sodik tu kan, sodik. Kalau kita ada Muslim, betul ke Malik? Sebab dia orang ada istilah dia panggil sodik tu, dia anggap orang tu bukan Islam. Kalau akhi, dia baru maksud dia saudara. Pada dia pegang innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman tu bersaudara. Kalau bukan beriman, dia panggil sodik. Tapi lah kadang-kadang, tapi dalam medan dakwah, bila kita bercakap dengan non-Muslim yang kita nak dakwah dia, you call him brother. Sodik ni, standard catat dia ada sodik Islam. Sodik standard catat ni, yang saya tak faham kenapa. Okay, dengar benda tu kan, yang saya catat ke bank apa sekalipun, kalau memang standard catat as-sodik yang penganjur dia dipakai dekat baju, standard catat tadi, betul lah, tak ada masalah. Ataupun Maybank Islamik yang anjurkan, tulis kat situ Maybank Islamik, memang tak ada masalah. Maybank Wadiah ke, ataupun CIMB Islamik ke, tulis Islamik, okey lah. Ini open betul. Saya benda tu kan campur-campur, so benda tu tak semesti haram sepenuhnya. Bagi dia gulai, letak tahi sikit. Kan, ni gulai halal, kan, letak tahi sikit je. Encik makan. Babi. Orang Melayu ada je babi. Tak betul tu pelik je. Gambar babi tak nak pakai. Kalau yang anjurkan tu ladang babi, Chonghua. Katakan nama Chonghua punya ladang babi. Anda tengok dalam perbincangan grup Masyarakat kan, dia bagi tahu lah, dah plan satu running event. Sekali dia kata tengok penaja dia sport toto kot. Jadi dia kata judi haram, jadi dia tak boleh. Lepas tu ada Cina tu komen, ini pun standard catat tak boleh pasal riba. Lepas tu dia orang ada sikit-sikit dan tu, tapi orang nampak hujah dia agak liberal lah dalam itu. Bukan liberal pasal dia terlibat. Dia mengaku, dia kata dia lari. Muhammad tu, dia kata dia lari, dia yang dah lari. Dia kalau dah buat, duduk diam lah. Janganlah kita kata macam tu. Kan seolah-olah macam tak apa campur-campur ni. Awak jadi promoter. Lepas tu dia pakai apa? Muhammad Salah sebagai dia punya hujah. Muhammad Salah baik. Siapa kata Muhammad Salah baik? Dia sambut Christmas kot. Pakai baju Christmas dengan anak-anak bini dia, sewil. Apa benda gitu? Itu kira-kira. Ada yang cerdik sikit, dia kata Dr. Zul pernah pegang jersey Arsenal ke mana? Dengar sini. Quran, dengar Quran, sunnah, ijma', qiyas. Nombor 5 bukan Dr. Zul, nombor 5 bukan Ustaz Adli, nombor 5 bukan siapa-siapa yang kita suka. Kadang-kadang macam tu. Dia too wrong never make, kan, apa satu benda tu right. Dia salah dengan salah dia gabungkan, kemudian tiba jadi halal. Kan ni salah, waktu ni salah, gabungkan, jadi halal. Apa? Contoh lah, bila hari Ahad ada KL Free di KL buat, tapi antara penaja tu baru pasal ada OCBC. Jadi kalau kita pergi nak gunakan laluan tu, sebab dia blok jalan kan, tapi kita tak daftar dan kita tak ambil baju, kita tak promote logo OCBC tu, macam mana? Boleh tak? Kalau kita lari-lari lah, bukan masalah pun, lari lah, tak salah terlibat dengan benda tu. Automatik kalau kita pakai je, kita jadi promoter. Tajuk asal, awak pakai baju, awak promote. Itu simple. Kalau awak tak pakai baju, memang awak tak dapat hadiah, tak masuk peserta, jalan je, lari lah. Orang ramai kita lari. Tak apalah. Nak gunakan platform tu. Tak apalah. Kalau tak bintang jatuh, impak semua. Awak sekali kena. Tak ada hal. Pasal kadang-kadang bukan, benda tu hype je. Hype je. Tapi kalau betul lah kadang-kadang ramai, pengalaman kan, bila macam orang pergi haji, kalau dia kata kita macam daripada Mekah pergi Madinah, Mina pergi Arafah, orang ramai tak terasa letih.
Sebenarnya ramai tu menghilangkan keletihan. Kita ramai kan jalan dengan marak-arak tempat tempang pun jalan kaki. Kita tengok kita kaki tak tempang ni. Semangat. Jalan pergi daripada Mekah pergi Mina 45 minit. Lepas tu dari Mina pergi Arafah. Jalan kaki, jalan kaki je. Tapi rasa ramai, tak terasa. Memang saya faham lah tajuk tadi, tapi bila ada penganjur tu, boikot lah. Bila kita boikot, ni hak kita. Bila kita boikot benda macam ni, hak kita, sebab sekurang-kurangnya pihak yang buat tadi dia akan dia tukar. Lepas tu nanti saya catat Sadiq ke, Sadiq Sigaraga ke, Sadiq Ahmad Muda, tak kisahlah kan. Masa dia sendiri pun akan betulkan. Ya, betul. Bahkan saya ingatkan benda ni macam yang dia sebut tentang Tuan Guru Ni Aziz rahimahullah. Kan bila dia dulu pegang jawatan sebagai Menteri Besar Kelantan, benda pertama yang menyebabkan sekarang ni boleh kata semua bank ada bahagian Islamik yang agak besar. Sebab dulu dia larikan semua duit kerajaan kepada bank Islam. Sampai bank-bank yang lain ni kata mana boleh buat, dia kata takkan saya nak letak kat tempat awak. Awak tak ikut Islam. Benda ni haram, campur-campur aduk. Kelang kabut ketika tu. Semua bank-bank datang jumpa. Sebenarnya benda tajuk dia kerajaan nak buat tidak je. Nak buat tidak. Kalau nak buat, tukarkan je kepada Islamik. Kalau anda kata Maybank tak nak sini, kita buat. Tukarkan kepada bank Islam. Lepas tu, tapi alasan sampai sekarang saya tak terima adalah, dia kata bank Islam ni pasal dia kecil sangat. Kecil sangat. Berapa tahun lepas, almost 10 tahun lepas, lesen bank Islam Mega telah dibuka. Saya tak tahu siapa yang menang dapat lesen tersebut. Tapi tak buka pun bank Islam besar yang setaraf dengan Maybank dan juga CIMB, yang boleh simpan duit banyak. Dia setiap bank ni ada kadar berapa banyak duit simpan. Diorang bagi alasan dulu, macam kenapa ASB punya duit masuk dekat bank konvensional sebagainya. Sebab dia kata pasal bank Islam kecil. Nak masuk dalam bank Islam kena buat 10 biji bank Islam baru cukup duit. Cukup untuk tampung duit ASB. Saya kata kenapa tak alihkan terus, besarkanlah bank Islam tadi. Lepas tu semua senyap. Semua tak bincang. Macam itulah, macam bank Islam Mega terus cek balik 10 tahun lepas dibuka lesen tersebut. Tapi sampai sekarang siapa dapat lesen tu, apa dia buat, senyap. Sebab kalau benda tu dibuka, kita alihkan semua duit kita di situ. Memang besar banding bank Islam kecil, tak boleh simpan banyak. Tu cerita dia. Allah tak faham kenapa. Tapi yang kuliah macam tu adalah, macam kita kata kalau kita buat benda, pakai logo tu cukuplah. Memang cukuplah kita promoter. Kalau Sadiq lah, kalau bank Islamik atau bank Islamik, dia nyatalah. Dia kalau pakai yang riba saja, tak boleh lah. Dia kata dalam tu ada yang sayap halal, nama tu nama logo haram, dalam tu ada yang halal, dia kata. Itu kata tadi, dalam babi tu ada juga ada cincau, ada benda ada benda-benda sayur-sayur yang halal. Takkan nak pakai babi yang seperiuk tu. Takkan kita nak pakai. Itu tajuk dia. Malulah sikit. Masuk event tu walaupun tak pakai tu. Kalau masuk event tak pakai, tak, itu pun tajuk dia hilang dah tajuk tadi. Tapi tidak, kalau kita masih ada wala, kita bertolong-tolongan, kalau kita macam boleh. Ada, memang ada. Tapi masalah tadi bila kita tak jadi promoter, saya ulang balik promoting tadi. Nampak sangat kita promote, bangga dengan dada kita sebagainya. Salah lah. Itu tajuk dia. Nah, itu berat sekali. Pasal dulu macam Carlsberg, dulu kan Liverpool pakai Carlsberg baju. Kalau macam tu, Carlsberg pun ada jual minuman zero alkohol. Pakai lah Carlsberg. Sebab apa? Ustaz, bukan semua minuman keras, ada minuman tak keras dalam tu. Macam tu dah bank tadi. Core dia yang riba lah. Yang tak riba tu adalah bahagian dia. Core dia tadi takkan nak pakai, sanggup tak nak pakai, soalan dia. Satu masa dulu tanpa, ya, umat Islam kita ni alhamdulillah, dia itu utama. Kalau nak harapkan kepada media masa utama, mungkin tak jumpa. Tapi kerana media sosial ni, dia meluas. Saya ingat Ustaz Allah Izzat aku tahu punya tulisan tentang apa, Malam Masih Muda, masuk dalam MSN, keluar. Orang ambil tulisan dia tu, tulis tentang Malam Masih Muda tu menentak apa, bertentangan dengan akhlak dan sebagainya. So realiti dia, media sosial actually capaian lagi luas. Nak tak nak kita kata benda tersebut, maka kesedaran makin ada. Dulu orang tak kisah pun. Zaman salam saudara mara kat rumah kan, mana orang kisah. Lepas tu lepas beberapa tahun saya tengok ada dah keluar siapa yang awak boleh salam. Dia buat carta.
Grafik kan. Benda tu sekurang-kurangnya orang dah mula sedar. Tapi ialah bila makin jelas tadi pun ada orang cakap lagi. Tak nak buat sini. Kalau dia kata seorang manusia ni, dia seorang yang buat benda syubhat. Bahkan hadis Nabi kata famani taqash syubhat. Menjauhi perkara syubhah. Lindung diri perkara syubhah. Faqad istabra'a li irdihi wa dinihi. Dia bersihkan agama dia, dia bersihkan maruah dia. Nabi kata waman waqa'a fi syubhat, barang siapa jatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, dia jatuh dalam yang haram. Nabi bagi umpamaan, karra'i seperti pengembala yar'a haula hima, yang mengembala di sekeliling taman larangan raja. Pun banyak tempat lain tepi taman larangan raja tu dia bawa kambing dia. Yushiku an yuqa'a fi, hampir-hampir sangat kambing dia terjun dalam taman larangan raja. Bila taman larangan raja tu dimasuki, yang kena potong sembelih bukan kambing tu, tuan dia. Lepas tu Nabi kata, lepas tu ala inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja ni ada taman larangan. Ala innallahi himallah fi ardihi maharimuhu, ketahuilah taman larangan Allah Ta'ala di muka bumi dia perkara yang dilarang olehnya. Janganlah dia sini satu benda, kalau kita buat sekalipun janganlah kita iakan. Kita kata saya sekian, ustaz buat, saya salah dah. Janganlah awak kata macam saya mempertahankan. Kadang saya bukan apa nak tulis tu. Kan ada apa kawan kita hantar kan, pelik sikit, tahu kenapa. Okay, Sodik ingat, Sodiki temanku, kawanku, my friend in translation. Tapi kalau akhi, my brother, ukhti, my sister. Kalau my friend is actually dia general. Cuma setengah negara Arab memang ada orang Arab tu sendiri cara panggil macam tu. Kalau dia panggil kita my friend, dia jaga. Kita kata kenapa kau panggil my friend? Kalau dia kata my friend, kenapa? Sebab kita innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman tu bersaudara. So kita akan panggil akhi. Tapi cuma nak saya sebut tadi dalam bidang dakwah, bila kita berdepan dengan orang bukan Islam sebagainya yang nak berdialog kita panggil dia brother. Tak kata panggil apa my enemy, taklah. Mungkin guna my friend okey kot. Istilah my friend dia tak kisah kot. My friend. Tapi istilah my brother tadi kadang-kadang ada setengah para ulama kata hanya khas untuk muslim saja. Tapi dengan kafir boleh kita panggil habibi, kita panggil boleh. Tahulah. Benda tu bukan kalimah yang patut diberikan. Islam boleh lah. Islam boleh lah. Kan? Pasal kita pun cinta seseorang. Kalau kita sayang seseorang kerana Allah Ta'ala, kita patut cakap pada orang tu, uhibbuka fillah. Dulu kalau masa di jabat, kita terbiasa dengan semua bro. Sampai kafir. Itu istilah yang kita kata kat Malaysia tak ada differentiation. Kalau di tanah Arab, setengah negara dia orang differentiate. Kita tak ada differentiation. Memang kat Malaysia semua kita panggil bang. Kan ada satu video, satu iklan tu yang Mat Saleh tu datang Malaysia, panggil jumpa aneh brother. Apa tu kalau di Cina apa dia panggil akong kan, brother. Jadi itu abang, dia macam semua abang dia. Mat Saleh tu aja terkejut, Malaysia ni semua abang dia. Tapi memang kita punya istilah dalam masyarakat Malaysia kita sentiasa panggil yang tua tu abang, yang tu kakak, yang tu makcik. Cuma kadang-kadang daripada bukan Islam kita asok kan, makcik, aunty jugalah, aunty, uncle. Kalau pada lelaki yang Muslim, pakcik, makcik, kita panggil tu. Istilah tadi kadang-kadang pada masyarakat kita differentiate jugalah. Pada bukan Islam tu kita panggil dengan kalimah English, aunty, uncle. Tapi kepada Melayu Muslim tu kita panggil pakcik, makcik, abang, kakak kan, sister ke, benda tak kira. Tapi yang pentingnya nak fahamkan istilah tadi pada negara Arab diorang akan asing. Tapi pada negara kita dah biasa. Sodik tu dekat Yaman kan? Yaman. Saya tengok kat Yaman. Kawan-kawan kita dengar orang Arab kan. Sodik. Pasal budak-budak Malaysia kita sewa rumah dekat laluan rumah orang Arab. Tinggal tengah-tengah orang Arab tu dia seorang je. Lepas tu sambil lintas petang tu budak-budak Arab duk main-main benda kat tepi jalan. Sodik. Lepas tu sini, Cina. Dia tengok muka kita, dia panggil Cina. Lepas tu dia panggil Sodik. So means dia tak tahu kita Muslim. Kita pergi pulau, Muslim. Apa dia tukar? Tapi kalau kat Saudi dia tak panggil Sodik. Kat Saudi payah sikit. Sebab kita biasa jumpa, orang yang kita jumpa tu sebenarnya, abang jumpa banyak tu, semua orang luar. Terutama Mekah Madinah tu, yang Bangladesh, India dan sebagainya. Bukan orang Arab. Arab betul lagi jumpa. Saya jumpa beberapa orang yang saya sembang. Lain.
Kalau dia kata orang yang kita jumpa biasa dekat Mekah tu kan, yang tukang bersih ke, tukang sekian ke, kebanyakan tu bukan orang Arab, Saudi. Dia orang luar yang menetap di Saudi. Tu yang kadang-kadang cara cakap Arab dia pun gagal. Gad-gad lah kalau dia punya polis dia. Yang kita biasa jumpa. Tapi polis kita tak cakap pun biasa. Polis tu pergilah halau. Hajar kan, ada makcik-makcik pergi depan dekat Kaabah. Hajar belakang. Haram belakang. Dia semua pergi belakang lah. Yang makcik tu pegang. Jangan lari. Saya di belakang saya tengok masalah. Pakcik Indonesia, makcik ni. Dia duduk depan Kaabah. Betul lah nak tengok Kaabah. Tapi janganlah macam tu sekali. Dia ada tempat lelaki, tempat perempuan. Awak duduk tengah-tengah soft lelaki. Kenapa? Dia duduk situ. Kan? Jadi orang Arab ni belajar bahasa Melayu. Belakang. Haram. Belakang. Hajar belakang. Belakang. Dia ngah tak ada. Orang Arab tak ada ngah. So jadi belakang. Itu realiti dia. So jadi kan itulah. Kalimah Sodik ni kalau bang pergi ke belah Yaman, diorang masih lagi ni. Saya ke budak-budak kita lintas kampung perumahan tu, ya Sodik. dia pakai Sodik. Dia kata anak Muslim. Akhi. Dia baru dia tukar. Budak dia faham. Diorang faham macam tu. Itu istilah diorang differentiate penggunaan akhi dengan Sodik. Tapi Sodik ni bukan untuk orang kafir ya. Kawan ni kan. Ya, maksud dia tak panggil saudara, maksud dia tak pandang kita Muslim lah. Itu maksud dia. Kalau dia panggil akhi, maksud dia tahu kita Muslim. Kalau dia panggil Sodik tu, macam my friend. Gitu. Maksud dia kat Sudan sama ke? Lebih kurang lah. Tapi mungkin Sudan banyak Afrika. Afrika dia separuh tu negara Afrika dia pakai ni bahasa Perancis. Mon frère. Okey, wabni. Okey, ibni anakku, anak saya. So kekal lah. Ja'a ibni, ra'aitu ibni, marartu bi ibni. Semua baris dia depan ke, atas ke, bawah ke, tersembunyi kerana dia sibuk dengan baris yang sesuai dengan ya saya. Wa ustazi guru saya. Jadi teman ustaz ni kadang-kadang kalau kat universiti, ustaz doktor is professor. Doktor lah. Takkan ustaz doktor, profesor. Dia ada istilah lain. Dia ada orang kata ustaz ni dekat belah mana, belah Mesir, semua orang panggil ustaz. Orang apa driver taxi pun panggil ustaz. dia kalimah yang tak ni lah. Ustaz ni bukan kalimah asal sebenarnya. Dia tapi dah dipakai banyak oleh orang Arab kemudian. Okey, baik. Okey, wallahu a'lam tis tu. Okey, nanti kita akan belajar bina pula. I'rab dah faham Faham Siap kalimah bahasa Arab tadi, ya isim zahir terutamanya, okey, adalah dan juga fi'il mudhari' adalah mu'rab. Maksud dia akhir kalimah tersebut barisnya boleh berubah-ubah. Kalimah Muhammadun boleh jadi Muhammadan, boleh jadi Muhammadin. Baitun, baitan, baitin. Kitabun, kitaban, kitabin. Boleh jadi. Kalau kita alif lam, al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Baris itu akan beralih-alih ikut keadaan dia dalam ayat. Okey? Nanti kita akan belajar insya-Allah apa yang mabni, yang tak boleh berubah. Macam lah zalika, hadza. Itu tak ada. Kita bincang baris tersembunyi. Memang dikekal macam tu. Fi'il madhi kekal macam tu. Dia panggil mabni. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.